بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur amat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang lagi dan lagi kepada kita untuk sama-sama menyelusuri kepada perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Safas. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah Safas. Okey hari ini insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita doakan rakan-rakan kita semua yang di depan kaca TV, ibu-ibu, ayah-ayah pada hari ini ya, semua tuan-tuan puan-puan diberikan kesihatan, diberikan semangat menjadi al-insan, insan yang amat-amat bersyukur Ustaz. Ya, bercakap tentang bersyukur ini cabaran ada cabaran. Betul, ya, tetapi bagi tuan-tuan kita tahu bahawa dunia ini ujiannya banyak, tetapi kita harapkan kita lulus dan diterima sampai ke syurga nanti yang dimaklumkan dalam surah Al-Insan. Hari ini kita ingin memulakan majlis kita dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 580 pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-26 hingga akhir surah Al-Insan. Perintah bersujud dan bertasbih, celaan atas kecintaan dunia lebih daripada hari akhirat, dan Al-Quran adalah peringatan untuk kita bersama. Diikuti pada surah yang baru, surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 pada ayat 1 hingga 7. Kita akan melihat bagaimana tugas para malaikat dan hari kiamat yang pasti terjadi. Diikuti pada ayat 8 hingga 19 tanda-tanda hari kiamat dan malangnya ya kecelakaan bagi mereka yang mendustakan kebenaran hari kiamat yang akan datang ini. Mari sama-sama kita baca ayat 26 hingga 31 dahulu, mengakhiri menyimpulkan surah Al-Insan yang saban minggu sebahagian masjid tuan-tuan baca oleh imam, dan selepas itu kita akan ikuti pada selepas sihat nanti surah Al-Mursalat bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan perjalanan kita dalam My Quran Time, dan hari ini kita berada di akhir surah Al-Insan dan surah masuk surah Al-Mursalat. Kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-26 sehinggalah ayat yang ke-31. Saya nak cuba untuk bacaan yang akhir ni, nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita cuba baca dengan bacaan murattal jaharkah ataupun jiharkah, jangan jerkah sudah. Jadi kita cuba insya-Allah, slow-slow insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-26 hingga 31 mengakhiri kepada surah Al-Insan. Ustaznya, nama lain bagi surah Al-Insan ini adalah surah Ad-Dahr. Ya, Dahr berkaitan dengan masa Ustaznya, bahawa sebenarnya manusia ini diberikan dahar, ya, diberikan masa untuk duduk di atas muka bumi ini beberapa masa, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Dalam masa itu ada dua pilihan yang Allah bawakan dalam awal surah Al-Insan, sama ada syukur ataupun kufur. Ya, bagi mereka yang syukur ini, salah satu daripada sifatnya yang telah kita bincangkan semalam, menghargai Quran, Ustaz. Insan yang betul-betul akan disyukuri, dihargai, yang dibanggakan Allah pada ayat 22 ialah apabila mereka ini sentiasa mengambil Al-Quran sebagai panduan dan bersabar atas ketetapan Allah, segala peraturan diikuti pada ayat 24 semalam kita bincang, dan banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kena ingat Allah, Ustaz ya? Pasal mengingat Allah ini kita mengingat kepada perkara ke atas. Yastaqim, mustaqim itu adalah kita jalan yang lurus menuju ke syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita kurang ingat Allah, kita ingat manusia. Kita ingat kita punya masalah manusia, kita harapkan kepada makhluk, maka semua yang lemah-lemah ini akan melemahkan kita. Bagi seorang insan yang ingin bersyukur, yang ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa mengingati Allah sehingga kan Allah mengingatinya. Dan bila seorang bos ingat staf dia, Ustaz ya, ataupun seorang ayah ingat kepada anaknya, mak ingat pada anaknya, jauh-jauh pun kirim kuih raya, Ustaz. Masya-Allah. Jauh-jauh itu baru mak ingat anak. Ya, kalau Allah ingat kepada hamba-Nya kerana hamba-Nya mengingatnya, maka lebih daripada kuih raya, Ustaz. Ya, macam-macam perkara yang baik Allah hantarkan kepada kita. Lebih daripada itu, apakah cara untuk kita menjadi insan yang masih lagi kuat,
ya. Pasal nak sabar itu perlukan kepada kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak Ustaz, kita punya sabar ni dia ada limit. Betul. Limit ya. Tetapi bila kita nak sabar dan sabar sampai ke syurga, kita akan mengingat Allah. Dan pada waktu malam Allah nyatakan pada ayat yang ke-26, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, iaitu daripada malam, daripada sebahagian malam mereka bersujud kepadanya, ya, iaitu qiyamul lail yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Muzammil. Wasabbihu lailan tawila, dan mereka banyak bertasbih. Sujud dan juga tasbih itu adalah aktiviti pada waktu malam. Yang kita doakan Ustaz ni, kita dapat sembahyang maghrib, isyak secara berjemaah. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Subhanallah. Kerana ini adalah untuk memastikan kita al-insan ini, dia maksud daripada nasia, maksudnya suka lupa Ustaz. Jadi bila lupa tu mulalah kan, lupa untuk bersyukur, lupa untuk untuk buat baik, lupa untuk bersemangat. Tetapi dengan kita banyak bersujud dan bertasbih pada Allah, apa kesan tasbih? Ya, bila sujud kita jadi hamba, maka Allah akan bantu kita. Bila kita banyak bertasbih, kita menyucikan, menyempurnakan. Allah ini maha sempurna. Kita ni ada masalah macam-macam Ustaz, kita rasa lega. Masya-Allah. Sebabnya pada solat Zuhur ataupun ketika qiyamul lail ini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kesannya ialah kita macam release Ustaz. Ya, bila kita sujud itu, kita rasa masalah berat macam mana pun kita letakkan dahulu, dan kemudian kita minta Allah untuk bantu, lepas tu ambil baliklah Ustaz. Jangan pula lepas sujud lepas tu saya tak nak selesaikan masalah. Terus selesai. Tetapi bila kita ada pen, kita pernah buat contoh sebelum ni Ustaz kan. Betul. Ada pen dan kita pegang begini 1 jam, 2 jam, 10 jam, boleh cedera. Tetapi kalau pegang lepas tu letak balik, pegang letak balik kan. Itu adalah contoh bagaimana dalam hidup kita diberikan amanah dan juga ujian. Bila kita letak ketika sujud, bertasbih di malam hari, ia adalah untuk menguatkan jati diri kita sebagai al-insan. Pada ayat yang ke-27 Allah bawakan tentang bagaimana insan yang kufur. Ya, insan yang kufur ini macam mana? Innaha ula yuhibbunal ajilah, iaitu mereka itu menyukai perkara yang segera. Ya, segera. Istilah dalam psikologi Ustaz, istilahnya immediate gratification. Nak benda yang cepat-cepat. Sebenarnya manusia ni, kita pun, saya pun kalau boleh semua nak cepat Ustaz. Hari ni belajar, besok dah pandai tadabbur. Kan, kalau boleh kita dah nak 604 Ustaz kan. Dia fikir-fikir balik ni, kalau boleh belajar hari ni dengan Ustaz Tar, besok dah boleh dah taranum jiharkah, nahawan, Hijaz, tapi pasal tak belajar lagi kan. Betul. Jadi 604 nanti kita tengoklah macam mana apa yang berlaku. Semua manusia suka yang cepat, tetapi Allah kata apa? Jangan sampai kita sukakan yang cepat yang menyebabkan kita jadi lambat. Ya, apa maksudnya? Iaitu sukakan yang cepat itu di dunia, benda-benda yang bersifat keduniaan yang tidak boleh membawa kita kepada persediaan yauman thaqila, iaitu hari yang amat berat, iaitu hari akhirat nanti. Jadi Allah kata mereka membiarkan, tak buat persediaan. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni Ustaz ya, bila baca Quran ini kita harapkan ini persediaan, kita memberi makan pada orang miskin, Allah, pada anak yatim, bantu mereka yang perlu dibantu ini kerana Allah yang kita belajar semalam. Kita harapkan ini adalah untuk membuat persediaan yauman thaqila. Hari yang amat berat. Dan kalau dalam surah Muzammil itu memang Allah cakap, Allah suruh kita semayang malam Ustaz ya, untuk berhadapan dengan perkataan yang berat. Jadi perkataan yang berat di sini, kita beratlah ya nak menyampaikan, mengajak orang kepada dakwah, tapi harapnya berat-berat di sini, senang-senang di sana Ustaz ya. Tak naklah kat sini kita rasa mudah ya, tapi akhirnya di sana nanti diberikan azab yang berat yang kita tidak mampu sebenarnya. Ayat yang ke-28 dan 29 kita nak baca sekali lagi. Allah menegaskan sekali lagi siapa kita dan siapa Tuhan yang sebenar-benarnya, agar kita sedar diri. Dan bila kita sedar diri, kita mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 28 29 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Teringat saya sebut tadi apa, nak cepat-cepat. Betul kata apa tu? Khuliqa halua. Khuliqa. Innal insana khuliqa halua. Dia gelabah-gelabah kan. Jadi memang itu perlu dirawat dengan solat Ustaz ya. Allahu Akbar. Ada sahabat-sahabat kita Ustaz Fas, antaranya Puan Rokiah Khan. Dia tinggal dekat tempat yang kita nak pergi tu. Australia. Oh okey, di sana. Bila nak pergi? Subhanallah, insya-Allah. Dan juga ni Puan Daily
piknik sambil Quran time. Masya-Allah, masya-Allah. Tetap bersama dengan Al-Quran. Moga-moga dipermudahkan insya-Allah. Kita nak baca ayat yang ke 27, 28 dan 28 dan 29. Jom ibu ayah sekalian, kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 28, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan sendi-sendi tubuh mereka. Apabila kami mendaki, kami benar-benar mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Allah mengingatkan kita balik semula Ustaz ya. Peringatan ya, satu daripada Quran pada ayat yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-23 semalam ya. Kali ini Allah bawakan dalam bentuk apa yang ada pada diri kita. Kami yang ciptakan mereka dan kami yang menguatkan sendi-sendi mereka. Dua perkara. Satu, kita daripada tak ada kepada ada Ustaz ya. Itulah Allah yang menciptakan kita. Yang keduanya, sendi-sendi kita ni, wah kalau sendi-sendi ni dia dah mula longgar-longgar Ustaz ya. Kalau lutut tu dah mula sakit ya, maka nak naik tangga satu-satu itu pun sebenarnya adalah milik Allah. Betul. Ya, milik Allah. Dan itu sebabnya Allah nyatakan di sini Allah boleh ganti je dengan orang lain ya. Kalau tak nak sangat, kalau degil sangat, tak nak menjadi insan yang bersyukur, Allah boleh cipta manusia lain, Allah boleh kuatkan orang lain untuk buat apa? Untuk bantu orang miskin, untuk solat, untuk zikir kepada Allah. Kan Allah dah bagi macam-macam. Betul. Ini sebagai tazkirah. Inna hadhihi tazkirah, untuk mengingatkan kepada saya, terutama kita dah Ustaz ni bila makin berumur, Ustaz muda lagi kan, kalau katakan dah berumur, bila dia dah lenguh sana lenguh sini tu ya, sendi tu rasa macam nak tercabut kalau berjalan naik tangga. Itu semua adalah tazkirah. Selain daripada kita ambil tazkirah daripada surau kan, penceramah datang kita dengar, oh baru sedar. Rupanya kita naik tangga itu, kita dengar berita kelahiran dan kematian, semua itu adalah tazkirah daripada Allah. Bila kita dah dapat tazkirah, dapat peringatan, apa yang kita kena buat? Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ayat ini seperti ada dalam surah Al-Muzammil Ustaz ya. Siapa yang inginkan nak kembali pada Allah, kena ambil jalan menuju kepadanya. Sya'a daripada perkataan syai'un, maksudnya kita ada keinginan dan kita ambil tindakan untuk memastikan apa yang kita inginkan itu berjaya. Dia berbeza dengan perkataan arada Ustaz ya. Iradah ni macam ada keinginan tapi tak berapa plan elok-elok. Tapi kalau sya'a ini, siapa yang ingin, dia rancang elok-elok, maka dia kena ambil jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Yang telah pun dinyatakan. Bantu orang miskin, sembahyang pada waktu malam, sabar atas segala apa yang Allah tetapkan, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cara menjadi insan yang menuju kepada Tuhan. Dan kalau kita buat begitu, kita kuat keinginan dan kita ambil tindakan. Macam orang nak belajar Quran Ustaz kan, dia berasa saya nak jumpa cikgu, nak jumpa Ustaz Tar contohnya, dia cari maklumat dan kemudian dia berhubung dan dia pergi. Dia bukan kata kalau ada rezeki nanti nak jumpalah Ustaz Tar contohnya kan. Itu namanya iradah. Tapi di sini Allah kata kalau seseorang itu ada sya'a, dia kena ambil jalan. Ambil jalan itu tanda bahawa kita ini insan yang menghargai, kita diciptakan Allah yang terbaik, dan juga kita diberikan sendi-sendi yang masih berfungsi. Dan Allah nyatakan pada ayat 30, siapa yang inginkan jalan itu, semuanya itu tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita nak macam mana sekalipun, Allah yang paling berkuasa. Innallaha kana aliman hakima. Allah ini maha mengetahui, Allah ini maha bijaksana. Mengapa penting?
kita tahu bahawa kita kena cari ilmu, dekatkan lagi kita kepada ilmu Allah, dan kita sentiasa memahami hikmah-hikmah dalam ciptaan Allah ini, maka kita akan jadi insan yang bersyukur. Kalau kita tak belajar ilmu Quran contohnya Ustaz ya, ataupun tidak memerhati kepada kehidupan, kaitkan balik hikmah Allah ini, maka kita akan jadi orang yang kufur. Kita akan cakap, mengapalah Allah bagi COVID, mengapa saya kena kerja itu, mengapa mak saya, mengapa anak saya. Dia selalu cakap mengapa, padahal dia tak tanya bahawa ya Allah, bersyukur aku ada mak, ada pasangan, isteri, suami, anak, kerja, ada ujian dan sebagainya, kerana yang paling pasti aku ada Engkau ya Allah. Itu kaedah bagi orang yang sedang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan orang yang begini, Allah kata pada ayat 31, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya, orang-orang ini akan diberikan masuk ke dalam rahmat Allah, masuk ke syurga ya, dengan rahmat Allah. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Tetapi bagi orang yang dia tak berkehendak Ustaz ya, dia kehendak pun macam kalau ada rezeki masuk syurga lah kan. Kalau di dunia ni kalau nak berjaya-berjayalah. Insan-insan begini adalah penzalim, akhirnya di akhirat nanti mereka mendapat azab kerana tidak menghargai potensi daripada Tuhan. Membawa kepada resolusi kita pada ataupun perkataan kita. Belum resolusi lagi Ustaz ya. Perkataan pilihan kita, mari kita saksikan. Nasafa, menghancurkan, merobohkan. Perkataan ini kita akan jumpa dalam surah baru sebentar lagi, 5 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi kita minum-minum dahulu. Minum-minum Ustaz ya. Kita berehat dahulu sebelum kita meneruskan surah Al-Mursalat. Kita berehat My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Malam adalah peluang untuk manusia Ustaz ya, membina balik hubungan dengan Allah Subhanahu taala. Ya, kalau dalam biologi pun kita boleh menyahkan toksik daripada badan kita, detoxification masa proses tidur itu. Yang sebenarnya satu anugerah daripada Allah untuk ada insan Ustaz. Betul Safa, subhanallah ya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan ataupun membangunkan kita pada malam seperti mana yang kita sebut sebelum ini. Tak kala Nabi sallam ketika sampai di Madinah, Nabi sampaikan antaranya bangun malam tatkala mana wana suniyam, ketika manusia sedang tidur kan. Sekurang-kurangnya dapat 2 rakaat, lepas tu dapat witir. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak singgah seketika ke bahagian tajwid. Kita nak perhatikan huruf ha, huruf ha, huruf ha, huruf ha dekat mana tempat dia, ataupun nak jaga-jaga nak sebut dia. Mari kita tengok paparan tajwid, iaitu menjelaskan pertemuan 2 huruf yang berdekatan pada makhrajnya, iaitu huruf ha dan juga huruf ha pada perkataan ataupun pada kalimah wasabbihhu ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Subhanallahul azim. Fokus kita iaitu pada kalimah wasabbihhu. Pertama sekali kita kena kenal pasti dulu dekat mana tempat keluar kedua-dua huruf ini atau makhraj dia, iaitu ha di tengah rongga kerongkongan kita. Ha di tengah rongga kerongkongan kita, tengah di tengah. Adapun ha kat mana? Ha di pangkal, di pangkal rongga kerongkongan kita. Ha dekat bawah, ha dekat atas dia. Jadi jelaskan bunyi ha dulu. Wasabbihhu, kan, wasabbihhu. Jangan kita dulu jadi ha pula. Fasjud lahu wasabbihhu jadi ha. Salah. Ataupun dulu jadi ha. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu, dua-dua ha pula. Tak mahu. Sebab apa? Sebab satu ha
satu ha, wasabbih satu, lepas tu hu. Subhanallah. Jadi kena hati-hati macam mana cara dia, mesti kena buat latihan. Selepas buat latihan kena buat semakan dengan guru-guru kita, guru-guru al-Quran kita. Fasjud lahu wasabbihhu. Boleh ibu ayah sekalian? Alhamdulillah. Selamat mencuba dan selamat bertalaqi dengan guru-guru al-Quran kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi bersama untuk kita membaca ayat 26 tadi Ustaz ya. Betul, Ustaz. Istilah fasjud lahu wasabbihu itu dekat-dekat Ustaz ya. Dan sujud dan tasbih ini dia memang kena dekat. Betul. Dan dia punya fokusnya itu adalah kepada hu, merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kerananya ya, dan bertasbih kepadanya kerana dua perkara tersebut adalah sumber kekuatan. Memang dalam sujud ada tasbih. Betul. Tetapi bila Allah memberi highlight tasbih tersebut, itu menunjukkan kita perlu hadirkan betul-betul ya, jangan sampai dia macam sujud macam tu patok ayam Ustaz kan. Tok begitu, tetapi ia adalah sumber kekuatan membina jiwa insan yang sebenarnya. Dan kita ingin meneruskan halaman 580 ini dengan surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 yang kita nak baca daripada ayat 1 hingga 19. Bercerita pasal apa? Bercerita tentang makhluk Allah yang amat-amat efisien melakukan tugas dan peringatan kepada kita tentang satu perkara yang besar. Kita baca dahulu ayat 1 hingga 19 bersama Al-Fadhil Ustaz Tar. Terima kasih Ustaz. Batuk pula ni. Nampak gaya. Okey. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak memulakan perjalanan ke surah yang baru, surah ke-77, surah Al-Mursalat. Yang ni lagi jarang Ustaz Fas. Ini bukan hanya jarang tadabbur, baca pun jarang ya. Ini pula kita nak belajar ayat demi ayat dia. Betul. So syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, allamahul Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah mengajarkan kita Al-Quran. Syukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita mulakan ayat pertama sehingga ayat yang ke-19. Kita cuba tadi jiharkah ataupun jaharkah, sekarang kita cuba sikah pula. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 surah Al-Mursalat, Ustaz ya. Surah yang jarang-jarang dibaca, tetapi kita ingin melihat apakah kandungan daripada surah ini yang hadir selepas surah Al-Insan. Apabila di hujung surah Al-Insan itu Allah menyatakan Allah masukkan pada siapa yang dia kendaki kepada rahmatnya dengan izinnya pergi ke syurga nanti, tetapi bagi orang yang zalim mereka itu disiapkan azab yang amat pedih. Maka pada awal surah Al-Mursalat ini Allah bawakan sumpah Allah kepada satu pendapat dinyatakan Ustaz ya, Al-Mursalat ini utusan-utusan iaitu para malaikat. Subhanallah. Tetapi dalam masa yang sama juga sebahagian tafsir ulama menyatakan Al-Mursalat ini juga merujuk pada angin yang diuruskan oleh para malaikat. Jadi kita gabung dua kefahaman itu dalam ayat yang pertama, wal mursalati urfa, demi malaikat yang dikirim membawa kebaikan, dan salah satu kebaikan itu adalah angin, Ustaz. Yang kita boleh nampak angin, walaupun angin pun tak nampak kan, tetapi kesannya nampak, tapi sebenarnya di sebaliknya itu ialah malaikat yang menguruskannya dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita maklum, apabila Allah mula bersumpah, selepas itu akan ada topik yang besar yang ingin diberikan highlight, penekanan ya, jawabul qasam istilahnya, iaitu Allah bersumpah dan kemudian ada topik yang akan dibawakan. Jadi Allah suruh kita memerhati kepada malaikat yang dikirim membawa kebaikan dengan angin. Fal asifati asfa, angin yang dibawa oleh para malaikat ini bertiup dengan kencang dan dia akan menerobos dan menghancurkan siapa sahaja. Kalau kita tengok zaman sekarang Ustaz ya, bila ada angin puting beliung apa sebagainya, itu namanya kalau menghancurkan. Fal asifati asfa, dibawa oleh malaikat yang terbang, yang menerbangkan apa sahaja yang dilaluinya. Wan nasyirati nashra, iaitu yang malaikat yang membawa angin menebar rahmat seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, menarik Ustaz ya, iaitu angin yang dibawa oleh malaikat ini dia ada pembeza. Pembeza ni maksudnya dia precise. Yang ini bawa angin ini hujan, okey untuk ini. Yang ini bawa debunga jantan betina, akhirnya durian musangking jadi. Ya, dia mesti kena. Kalau katakan tak jumpa jantan dan betina tersebut, akhirnya tak jadi. Sesuatu buah ataupun sesuatu rahmat yang sedang dibawa oleh para malaikat dengan utusan ataupun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah membawakan pada ayat yang kelima, fal mulqiyati dzikra, iaitu lalu yang diutus menyampaikan peringatan. Malaikat ini dia membawa peringatan kepada kita. Apa peringatannya? Ada rezeki ya, ada wahyu, ada pelbagai perkara yang dibawa oleh para malaikat ini, udhran au nuzra. Tidak ada alasan dan sepatutnya angin yang dibawa oleh malaikat ini sebagai peringatan pada kita, Ustaz. Jangan lagi kata saya tak baca Quran jadi saya tak tahu bahawa Tuhan ni wujud ataupun Allah ini boleh menciptakan sesuatu yang hebat. Tengok angin sahaja yang dibawa oleh malaikat. Malaikat kita tak nampak, tapi angin yang dibawakan itu sebenarnya sudah menunjukkan satu daripada kebesaran Allah dan kita kena ambil peringatan. Itulah cara Al-Quran Ustaz ya. Kalau kita tengok, kita dah baca sampai juz yang ke-29 ini, kita baca surah Yasin, kita baca surah apa? Surah As-Sajdah. Sebenarnya kita tengok angin, Ah Chong pun tengok angin kan, John tengok angin, tetapi bila kita ada Al-Quran, dia sebagai zikra, membawa peringatan agar tengok angin itu jangan sekadar tengok biasa-biasa, tetapi kita tahu bahawa angin diuruskan oleh malaikat dengan arahan Allah adalah untuk membawa rezeki hujan, rezeki debunga dan sebagainya. Semua itu menyebabkan kita akan mengambil peringatan dan bertanya, Allah bagi macam-macam ni, saya dapat manfaat, saya ni bagi manfaat apa kepada dunia dan saya kena buat apa di atas dunia ini. Innama ya, pada ayat yang ke-7 itu membawa kepada apa topik yang Allah nak bawakan. Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti berlaku. Allah suruh kita lihat pada angin semua Ustaz ya, menunjukkan bahawa apa,
Allah berkuasa untuk mencipta balik semula, menggerakkan balik semula, memperlakukan pada dunia ini peristiwa hari kiamat yang akan berlaku suatu hari nanti. Apa yang berlaku pada hari kiamat, ya? Dengan angin, dengan malaikat yang bergerak yang dinyatakan pada ayat 1 hingga ayat ke-4 ini, berlakulah peristiwa fa idzan nujumu tumisat, ya, iaitu bintang-bintang akan habis hancur cahayanya, ya, hancur cahayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idzas samaa'u furijat, iaitu langit, ya, itu akan terbelah. Sebelum ini kita ada melihat kepada langit itu istilahnya futirat, infitar rasanya, tapi di sini Allah kata furijat, iaitu terbelah. Wa idzal jibalu nusifat, gunung itu hancur. Hancur tu caranya ialah dia macam kita ada rumput ke pokok renek ustaz kan, dia tarik tu dengan akar-akar tu, itu yang berlaku kepada gunung. Maksudnya dia ditarik ke atas itu dalam peristiwa hari pembalasan. Allah bawakan ini diuruskan oleh siapa? Diberi arahan kepada para malaikat yang awal tadi telah dijadikan sebagai sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya apa? Wa idzar rusulu uqitat, iaitu rasul-rasul telah diberikan waktu. Okey, Nabi Musa turun, kemudian keluar Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah tentang peristiwa ini nak menunjukkan apa? Tengok alam, tengok sejarah, ya. Sebenarnya kalau katakan kita ini rasa macam tak ada apa-apa kot, ya, tak ada apa-apa, sebenarnya orang-orang ini adalah orang yang tak ambil pelajaran ustaz, ya. Padahal Allah cakap li ayyi yaumin ujjilat, ayat yang ke-12, nescaya dikatakan pada mereka sampai hari apakah ditangguhkan azab orang kafir itu. Maksudnya apa? Kita ni diberi masa ustaz, ya, sampai ke hidup kita sekarang ini, segala apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, sebenarnya ruang untuk kita mengambil tazkirah, membuat persediaan pada tu'aduna lawaqi', untuk hari kiamat. Persediaan apa? Kita baca Quran satu, ya, kita bersungguh-sungguh untuk membantu orang miskin yang kita belajar daripada surah Al-Insan sebelum ini. Segala perkara itu disenaraikan, jangan sampai kita rasa macam rasanya kita duduk goyang kaki je lah, kan, dah pencen duduk je lah. Saya dah jumpa seorang ni, dia kata dah pencen ni rehat-rehat je lah, ya. Tapi sebenarnya ustaz, kalau ikut Nabi ialah kita makin umurnya bertambah, makin lagi kita kena menambahkan amal kita bersama masyarakat. Bukan sekadar amal kita secara personal, baca Quran banyak, solat banyak, itu normal, tetapi perlu diterjemahkan kepada manfaat dalam masyarakat. Jadi kita nak baca sekali lagi pada ayat yang ke-13, 14 dan juga 15. Pasal menariknya surah Mursalat ini, perkataan yang Ustaz akan baca pada ayat 15 tu berulang banyak kali. Masya-Allah. Mengapa? Tak apa, mungkin ada yang di Facebook boleh tuliskan berapa kali dalam surah Mursalat ni berulang perkataan wailun yauma idzil lil mukadzibin, kalau sempat kira. Tapi kita baca dahulu ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang ataupun kita nak gema, kita nak pasak ayat yang ke-13 hingga 15. Subhanallah, 3 ayat ini, ya, kalau kita perhatikan surah Al-Mursalat, memang ayat dia pendek-pendek, pendek-pendek, tapi mesejnya bertalu-talu. Betul Ustaz. Pam. Subhanallah. Baik. Jadi jom kita baca ayat 13, 14, 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-13 sampai hari Al-Fasl. Apa maksud Al-Fasl ini? Hari ditentukan, dipisah-pisahkan segala keputusan, Ustaz, ya. Kalau fasl ini pelajaran sebenarnya. Kalau kita belajar My Quran Time ini, kita ada pelajaran. Kita belajar satu halaman, kemudian kita ceritakan satu ayat demi satu ayat. Jadi kita boleh
pisah-pisahkan agar ia menjadi jelas untuk tuan-tuan fahami. Tetapi lebih daripada itu, bila dinyatakan sebagai liyaumil fasl ini, maksudnya ialah hari di mana segala perkara dipisah-pisahkan, ya, dan semua itu nampak jelas kepada diri kita, daripada diri kita. Apa yang telah berlaku di kehidupan kita daripada 0 tahun sampailah umur sekarang ini dipisah-pisah, dilihatkan kepada apakah baik buruk dan sebagainya, dan selepas itu akan berlakulah apa yang patut berlaku. Sebabnya Allah tanya pada ayat 14, apa itu yaumul fasl? Jawapannya, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Malang kepada orang yang mendustakan, Ustaz. Berulang-ulang Allah ulang dalam ayat ini, iaitu apa maksud pendusta? Mendustakan itu mendustakan hari kiamat, mendustakan rasul, mendustakan Quran, mendustakan rukun-rukun iman itu, sehingga kan tidak membuat persediaan yang sepatutnya dan tidak cuba memahami apa. Kalau Quran ini dirasakan macam ini orang Arab je kot faham, contohnya kan. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita tengok My Quran Time ini daripada awal sampai akhir, ataupun ada yang tengok di tengah-tengah, rupa-rupanya bukan Arab pun boleh juga faham, Ustaz. Sikit kan, taklah sempurna, tapi diucapkan tahniah pada tuan-tuan, ya. Kalau terlepas itu tengok balik di YouTube dan sebagainya, dan kita doakan ini amalan yang kita akan teruskan, kita ubah kebiasaan agar jangan sampai kita kata bahawa saya orang Melayu, saya orang biasa, tak belajar tinggi, tak boleh kot faham Quran ini. Itu adalah pendustaan ataupun penafian. Kitab bahasa Inggeris, Ustaz, dulu saya lah tebal-tebal tu pun cover to cover. Betul. Mana kan ini 604 muka surat, tetapi ianya perlu daripada hati yang benar-benar jujur, bukan mendustakan. Ayat yang ke-16 Allah menyatakan, bukankah kami telah hancurkan orang terdahulu dan orang kemudian kerana mereka suka menafikan ataupun mendustakan kebenaran. Allah nyatakan begitu. Jadi Allah boleh hancurkan kita sahaja, tetapi Allah beri peluang agar apa? Agar jangan sampai kita digelar sebagai mujrimin pada ayat yang ke-18. Kadzalika naf'alul bil mujrimin, orang yang penjenayah ataupun pendosa. Dan Allah kata, kalau orang ini terus kekal tidak endah kepada persediaan, inilah orang yang malang, kerana mereka ini lebih-lebih lagi malang bila sampai pada hari pembalasan nanti. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, dirikan solat sunat tahajud dan bertasbih sebagai ibadah tambahan di malam hari. Ini yang kita belajar daripada surah Al-Insan sebentar tadi. Jauhi sifat materialistik yang boleh menyebabkan kecintaan pada dunia, ya, di mana kita mengutamakan dunia berbanding akhirat. Dan yang ketiga, berfikir dan ambil pelajaran daripada kisah umat yang dibinasakan agar kita tidak binasa di dunia ini, dalam bisnes, dalam keluarga kita, dan tidak binasa sampai di akhirat sana nanti. Sama-sama kita berdoa Allah pimpin kita menjadi insan yang menuju Tuhan. Amin. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini ya Allah hamba-hambamu ya Allah yang mana melakukan ketaatan kepadamu dengan istiqamah. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan kesabaran yang tinggi ya Allah, untuk kami patuh kepadamu. Kesabaran juga buat kami ya Allah, untuk kami mengikuti segala laranganmu ya Arhamar Rahimin. Moga-moga ya Allah bertemu kami semua satu hari nanti di Jannatul Firdausmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami, kuatkan semangat kami, agar kami dapat bermunajat berteleku kepadamu di pertengahan malam ya Allah, istiqamah bersamanya ya Allah, bersama dengan Al-Quran dan juga amalan
amalan-amalan fardu yang kami jaga, begitu juga amalan-amalan sunat yang kami gandakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengampunkan, mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, selepas kita membaca surah Al-Insan dan awal surah Al-Mursalat, dan terus kita harapkan tuan-tuan kita berada menyokong kepada tabung gerakan Al-Quran kerana ia adalah sebagai satu platform kita bersama, ya, bukan sesiapa tapi kita bersama. Dan bagi tuan-tuan yang ingin mengendalikan program yang berasaskan Quran bagi anak-anak sekolah menengah ataupun di rumah ngaji dan sebagainya, terus berhubung dengan nombor yang tertera kerana kita ingin menemukan mereka yang menyumbang, mereka yang memerlukan, kerana kita tahu kita perlu membuat persediaan menuju kepada Tuhan. Kita bertemu lagi dalam sambungan surah Al-Mursalat dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.